wabarakatuh. Afwan minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama hum indak. ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Habib Maula Muhammad Amin sebagai ulama daripada Bombing Maghribi atau Morocco, yang beliau bersanad silsilah beliau yang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lapisan yang ke-38. Jadi beliau buka ceramah beliau mengatakan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan ucap selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبارك الله في جميع العلماء وجعلهم من العاملين المتقين الطيبين وفي كل الكلمات الطيبة التي ألقاها السادة والأساتذة والعلماء. Amin. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkatilah ulama kita yang ada di depan kita ini, bahawa Allah Subhanahu wa taala beri berkat pada beliau, yang mana yang ada yang mutakallim pada awal, yang dua, yang tiga tadi. Semoga-moga Allah Subhanahu wa taala mentambah takwa pada kami semua. Semua kata amin. لذلك فليفرحوا فالحمد لله الذي جعل هذا المجلس مجلس فرح. Dan bahawa kita gembira bahawa majlis ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kami semua ini majlis yang ganti pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa taslima. Alhamdulillah alladhi ja'ala hadzal majlis majlisan lis-salati ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan majlis ini bahawa kita gembira bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis daripada awal tadi kita berselawat dan kita bertambah mahabbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Alhamdulillah alladhi ja'ala hadzal majlis litawqir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah majlis ini seolah-olahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita membangunkan majlis ini ganti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من أطاع الرسول فقد أطاع الله. الحمد لله الذي جعل هذا المجلس مجلسا في طاعة الرسول وطاعة الله عز وجل. Dan bagi siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat sebenarnya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukurlah yang mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita beri majlis ini, kita tambah mahabbah dan cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. وقد كان في سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فالحمد لله الذي جعل هذا المجلس تتلى فيه السيرة والأسوة الحسنة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala menjadilah majlis ini sebut-sebutkan sirah atau perawatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita boleh mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأين البدعة في هذا المجلس؟ Manakah yang kita melihat daripada awal sehingga sekarang perkara yang dikatakan bid'ah oleh mereka yang mengatakan. وأول من توجع له قلبه وانفطرت نفسه وضاق ضيقا ورن رنة عظيمة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو الشيطان. Dan kalaulah kita dengar daripada awal tadi, mereka yang boleh dengar yang bahawa sesepik dada, rasa stres, rasa pusing bila dengar maulid ni, tak bukan orang lain, bahawa itu syaitan. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir tadi, seperti kita dengar, orang yang rasa kementar, rasa tak senang hati, setan. Jadi hari ni kalau buat mauludnya orang yang tak rasa tak senang hati, rasa serabut, setan juga. وهل يرضى المسلم العاقل أن يجعل الشيطان شيخا له في أفعاله؟ Dan adakah kita orang yang berakalnya punya, adakah majlis seperti majlis ini, majlis yang memujikan Nabi Muhammad, majlis bahawa sama-sama cinta pada Nabi Muhammad, nakkan bahawa perkara itu membawa pada kita buat perkara yang jauh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? إذا انزعج من مولد النبي فقد سبقه إليها الشيطان وهو أيضا انزعج من مولد النبي. Dan kalaulah kita ini bahawa terasa pusing, terasa sekabut bila majlis Rasulullah, majlis maulud ini sebutkan perawat, sebutkan sejarah Rasulullah, sekabut bila orang sebut sejarah Nabi, kita itu suka golongan itu, sekabut Nabi itu. وقد قرئ مولد سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم من لدن عمه سيدنا العباس بن عبد المطلب بن هاشم وأقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر من أسوتك سيدنا العباس ولا الشيطان. Dan kalaulah kita tengok di zaman Rasulullah, dan Rasulullah ada di depan Sayyidina Abbas yang bawa bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia sebut memujikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dinamakan maulid, memujikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah ada di depan,
Tetapi apakah perkara itu? Rasulullah adakah larang? Tidak. وما نراه أن هذا المجلس الكريم إنما اجتمع فيه كل خير. Dan tidak adakan perkara yang bahawa dikumpul ahli kebaikan ini kecuali ada kebaikan padanya. ولو ادعى أحدهم أن المجلس لا بد أن يقام على العلم فلو اجتمع لأحد العلماء الحضور كل علم الأولين والآخرين كم يسعه أن يلقي عليكم من هذا العلم في دقائق. Dan kalaulah kita tengok berapa banyak baba yang ada pada kita dan berapa pondok yang ada di depan kita, di kalangan depan belakang ni, berapa baba banyak yang berapa hak kita baba sok-sok kita nak boleh dengar kalau dia permataan yang dia keluar itu semua itu bahawa sebutkan perkara yang baik-baik. Kalaulah ada perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul, pasti baba-baba ini akan melarangkan. ولو حضر بينكم نوابغ هذا العصر كم يسعهم أن يتلقوا من ذاك العلم الذي ألقي عليهم؟ Kalaulah kita tengok, kalau pada hari ni ada orang hak bijak pandai, hak pintar sekali, otak dia paling ligar, dia ada di saat ini, di berapa minit ini, berapa banyak yang dia boleh mengambilkan perkara yang baba ni sebut, yang orang ni sebut, berapa banyak yang boleh dapat daripada sebut-sebutan yang tersebut tadi. فهذا العلم إنما هو واجب. العلم واجب. Dan itulah sesungguh ilmu yang bahawa diwajib, difardu bagi kita. ولا يتم هذا العلم إلا بتهيئة ساحة القلب لتلقيه. Dan bahawa ilmu itu, bahawa sesungguhnya kita akan mensempurna hati kita untuk menterimakan benda itu. وأعظم ما يتحلى به هذا القلب هو المحبة. Dan perkara yang untuk nak mensempurnakan hati kita, untuk nak menterimakan ilmu itu, apa dia? Al-mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قد جاء السيد حسن بقصة مأثورة عمن قطع لسانه في المدينة المنورة، ونأتيكم بقصة شبيهة لها وقعت عندنا بفاس حفظها الله من كل باس منذ 5 قرون. Dan daripada kita dengar tadi bahawa Habib Hasan royak cerita seseorang kena potong lidah sebab dia memuji kepada sahabat, memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa kena potong lidah. Jadi Habib teringat ada kisah di tempat negaranya lebih kurang itu juga. من القصص التي حضرها الخاص والعام والتي لا سبيل إلى إنكارها إذ أنها كانت على مرأى ومسمع الناس. Dan kisah ini yang hasil bahawa khas yang dimasyhur daripada negara dia ni, tempat dia ni, bahawa lebih kuranglah kisah ni yang akan ceritanya. وصلتنا بالتواتر جمع عن الجمع مما لا سبيل إلى الطعن فيه على غرابتها. Dan kisah ini yang bahawa sanak dia yang mengambil daripada yang berlaku lepas selapis sehingga tidak ada memotongkan. Jadi kisah ini dia nak rakyat atau jelas dan masyhurnya. وقعت لأحد خدام السلطان الذي كلفته الأميرة بأخذ رأس غنم لها، بجلب رأس غنم مبخر كذا. Jadi daripada kisah ini yang hasilnya daripada Amirah, ketuanya bahawa Rachini Amirah ni bahawa bini raja lah, bahawa dia ada orang pembantu dia suruh pergi mengambil daripada kepala kambing. Jadi dia rasa nak makan kepala kambing. Malam ni tak ada kepala kambing, ada kepala lembu ni. Jadi dia raya kata rasa yang makan pak yang makan gak ni kepala kambing ni. Ingat pak kita. Jadi bini raja ni nak makan kepala kambing. Bas suruh ni orang pembantu dia gimik. Pergi cari kepala kambing. فخادم السلطان هذا خرج واقتنى رأس الغنم وبخره وصلحه. بعدين التقى بالشريفة في الطريق تقول أنا أشتهي هذا رأس الغنم تعطيني إياه فأعطاه. Jadi orang khodam saat ni bahawa purak cai ni bila bini raja nak makan ni dia pergi cari, pergi lenak pergi beli kepala kambing mari, batu bahawa memasakkan kepala kambing sudah masak ni dibawa. Dia jumpa Syarifah. Jumpa dengan seseorang perempuan yang bahawa Syarif keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok kepala kambing duduk dalam puyuk, mau sedap dah bau, kata aku rasa nak makan kepala kambing. Lepas tu orang khodam cai tadi pun
bila Syarifah minta pun dia wi lalu dah. فأعطاه للشريفة ودخل القصر بدون رأس الغنم، فنقمت عليه الأميرة وأخبرت السلطان، فجاء السلطان وقال كيف تعصي أمري وأمر الأميرة، فقطع يده وزج به في السجن. Allah. Jadi orang saat ni, korak cahaya saat ni bila lah dia klik pergi rumah weh, lepas tu bini raja tanyalah, kata mana pala kami suruh pergi cari. Lepas tu royak kata, aku pergi beli dah waktu masak dah tu jalan saat ni jumpa dengan Syarifah saat ni keturunan Rasulullah ni, dia nak makan, lepas tu aku pun bui dia. Lepas tu bini raja mu kata, kok mana mu jadi hak aku royak suruh cari mu tak cari mu ikut orang ni. Lepas tu royak raja. Bila royak raja punya marah punya, lepas tu mana tangan mana hak mu dengan saat ni. Mek tangan ni. Lepas tu mek tangan dia dua tu potong tangan, lepas tu kok masuk dia jaga pula. وقطع يده سلم اليد وأخذ يده وبات في السجن. يد ولا يدين؟ يد واحدة. Jadi lepas pada dia potong tangan dah, dia potong sebelah tangan saat ni, sebelah kanan ni, payung masuk le jara, payung lepas tangan hak masuk ni masuk le jara juga. Ni tanganmu potong siap dah. Lepas tu orang perempuan saat ni hak jadi korak cahaya saat ni duduk kat dia sedih di dalam penjara saat ni. فبات من ليلته في غيظ شديد وفي حزن، وثم جاء سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إليه في الرؤيا وقال له هات يدك. Allah. وأرد اليد على جد لا إله إلا الله. أصبح الصباح صار يده في مكان. La ilaha illallah. Dia wi tadi Sa'din, wi pala kami Sa'din. Sebab apa? Sebab ia cinta. Bila sebut ada anak cucu Rasulullah yang tak ada hal lain dah. Mata dia tu wi lalu dah. Dia fikir orang lain pun fikir supaya dia lah. Tapi kelik gitu bini raja punya marah sampai suruh raja kerak tangan dia tu. Dan lepas tangan dia tu, dengan kadek tu dia masuk dalam penjara tu, sangat sedih dia. Sedih dia, menangis lagi, sedih lagi, tidur dengan kadek kata sebab dia cinta kepada keluarga Rasul sampai tangan dia putus. Sebab dia sedih begitulah sampai dia bermimpi Rasulullah, tidur kat dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata bawa tangan mari sat ni. Tangan hak putus tu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai tangan dia mensambung tangan dia, dan bila dia membangun tidur itu keadaan tangan ni sempurna molek-molek, tidak ada bekas potong sikit habuk. Allahumma salli alaih. فأصبح الصبح ويده في مكانها كان لم يكن شيء. وطبعا زمان السجن سجن مفتوح وليس زنازين وغرف، فلما فتش الناس شافوه وضجوا الله أكبر الله أكبر ما هذا، فطلعوا الخبر لصاحب السجن والسجن لصاحب الشرط، ثم طلعوا الخبر للسلطان فاستدعاه السلطان. Allah. Bila bangun pagi tu, orang hak duduk le jara ramai-ramai tu, hak cerak dah tadi petang tadi tengok tangan dia yak berdarah menilih tu ramai duk tengoklah saya dengan dia. Tapi bila bangun pagi tu tengok tu tangan dia takut kelik balik, darah pun tak ada. Semua le berjara tu jadi geger riuh kata kerana tangan dia masya-Allah semua sembuh sambung balik. Jadi semua dalam geger dalam jara sehingga sampai khabar kepada raja, dan raja memanggil dia naik istana pergi jumpa raja. فلما وقف عند السلطان، السلطان يكاد لا يصدق لأنه أمر بقطع يده أمامه، فيقول قدم يدك شوف يده ما فيها ولا أثر. الله أكبر أنت أي نعم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه. قالوا طيب أنا أردك مكانك وأعطيك رتبة زيادة وأعطيك مال زيادة حتى ترجع إلى خدمتي. Allah. Jadi di saat itu, saat bila raja memanggil saat ni, raja kan dia anak buah ramah, pulak cai ramah. Dia kata mungkin orang tolong kau aku potong tangan mari, sebab raja tengok kau potong. Dan askar pun tengok, ramah tengok mari. Dan tengok pun raja kata ya akulah hak kena hak mari hak kena potong. Dan mana tangan hak kena potong. Bilalah raja dah sudah takkik kata orang tolong, raja kata tak apalah mengembali jadi qadaku lagi, aku nak akak pengkakmu semakin tinggi dan tambah gajimu lagi. قال له لا والله إنما أنا خدمتك 30 سنة وفي رأس الغنم هذا الذي ما يسوى درهمين قطعت يدي وزجيت بي في السجن 30 سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خدمته مرة واحدة بإحساني إلى بنته الشريفة ورد علي يدي والله لا أخدم والله لا أخدم إلا رسول الله لا أخدمك أبدا. La ilaha illallah. Jadi di saat menawarkan raja saat ni kata mengembalilah kepada
Membalilah kembali bahawasa menjadikan khadiaku lagi dan nak tambah gaji bergaji kalau anak. Tapi dia kata, wallah, aku tak sirah. Sebab apa? Aku jadi khadim mung 30 tahun. Hari ini aku salah, mung suruh pergi beli kambing 2 kok ya. 2 dirham ni 2 kok mari kita. 2 kok itu banyak ke 2 kok hari ni lah. Beli kambing, pala kambing so ni sebab aku salah, tak ada beli pala kambing, pala kambing ikut kan, potonglah tangan aku. 30 tahun hok dia duk khidmat Rasulullah, duk khidmat kepada raja, tapi sebab pala kambing so kena potong tangan. Tapi satu kali saja ia khidmat kepada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak cucu nak makan apa? Nak makan pala kambing. Ya wi pala kambing di saat itu lalu. Sekali saja khidmat kepada siapa? Kepada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan pada tangan. Lepas pada hari ini aku tak sedah mengaja. Aku nak khidmat anak cucu Rasulullah sampai akhir hayatku. Semua kata amin, kita khidmat bersama. Alhamdulillah. فمن كان ليخدم فليخدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan barang siapa nak berkhidmat hakikah, khidmatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi له wasallam. همة فليخدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan sebanyak mana kita ada himmah, berhimmahlah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi كان wasallam. الشاب فليخدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن الشباب لا يدوم. Dan sesungguhnya kalau kita pemudalah sangat itu bahawa diperlu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab muda kita tidak berkekal. وهذا السيد هذا الذي وقع له الأمر هذا اسمه سيدي مجبر ولا زال يزار إلى يومنا وهو من عرب الأندلس. مجبر سيدي مجبر هذا لا يزال يزار، قبره معروف، هذا ولي الله هذا قبره معروف لا زال يزار ولا زال أولاده أولاد مجبر الأندلس من أهل فاس حفظه الله من كل بأس. Jadi kisah ini kubur dia masih ada di sana. Ada nama Wali Al-Majbar. Dah sampai hari ini orang pun duk pergi ziarah lagi. Dan anak cucu keturunan dia juga masih ada. Sebab apa? Sebab itu khidmat Rasulullah SAW satu kali saja. ومن العجب وكرام من كرامة الله عز وجل لهذا البيت أنهم لو كان حصل كسر في عظم دفن الأطفال فهؤلاء Allah ila yaumina la ilah. Jadi kepelak yang Allah Subhanahu taala wi berkat Allah sampai hari ini kebelekat teh daripada keturunan tangi hak Rasulullah jamuh saat ni deh tangi hak Rasulullah jamuh saat ni daripada keturunan dia hari ini. Kalaulah kita ada anak-anak patah tangi, siapa balik mutu patah tangi, wak gilah we anak cucu dia pergi saja, pergi batu konyoh-konyoh gitu ya, jadi tulis hak patah tu jadi kembali klik sampai hari ini. Bukan kata khabar lama tu, anak cucu yang masih ada. Dan siapa hak patah tangan hak gi gonyoh-gonyoh dengan satu syarat saja. Jangan wak gi moh pitah. Wak gi dia dulu. Jangan gi tepuh ubat lain lagi. Patah mak tu wak gi dia selalu. Belum kena ubat, belum kena apa, wiya jamah dulu. Insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan kembali. Masya-Allah. هذا من بركة رؤيا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لرجل صادق في خدمته لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Itu nak ceritanya bagi seseorang yang bahawa dia membenarkan, dia mempercayakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali saya jumpa dalam mimpi dan itulah Allah Subhanahu wa taala wi panjangnya siapa anak cucunya. فلو لم تكن خدمة آل بيت النبوي الشريف من خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل كل ما سمعت. Dan kalaulah kita tidak ada khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak ada agama seperti kita lihat pada hari ini. وهذه حقيقة قول سيدنا أبو بكر الصديق رقبوا محمدا في أهل بيته. Dan begitulah bahawasa yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahawasa memburu-burulah bahawasa mengkhidmatlah kepada ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. رقبوا محمدا احفظوا محمدا انظروا إلى محمد عرفوا قدر محمد في آل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. Dan bahawasanya dengan makna rukubu di situ dengan makna kata kita ini menjagakan ahli bait, jagakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyakkan khidmat keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita akan dapat hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذه المحبة إنما هي أنواع. Dan begitulah mahabbah beberapa bagainya ومراتب. dan beberapa pengkatnya. وفي القلب سعة ومنازل.
dan bahawa di hati berada tempatnya yang diturun di hati kita. فهناك محب المناظر والاستلذاذ بالمنظر الجميل. Dan di sana ada mencintakan berpengkat yang eloknya. هناك محب الجوهر والحقيقة. Dan di sana juga ada bahawa mencinta kepada hakikat yang sebenarnya. وهناك محبة فطرية. Dan ada mahabbah kecintaan yang bahawa bersih terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهناك محبة بإدراك الحواس. Dan bahawa di sana ada mahabbah yang kita akan dapat sirrusianya. هناك محبة بإدراك العقل. Dan di sana mahabbah yang kita dapat dengan cara kira dengan kepala kita. هناك محبة بفتح البصيرة. Dan di sana ada mahabbah cinta dengan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala buka mata hati kita. وأعلاها المحبة المعنوية. Dan yang tertinggi pengkatnya cinta Nabi Muhammad dengan bahawa dengan makna-maknanya. ومحبة الخصال الشريفة. Dan bahawa memahabbah kecintaan kepada bahagian ahli bait keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومحبة الأخلاق العلية. Dan kita cinta sebab akhlak yang mulianya. محبة المواقف العظيمة. Dan mahabbah itu tempat yang sangat mulia. محبة الفضيلة. Dan mahabbah itu sangat perkara yang mulianya. ومحبة الصلاح. Dan mahabbah itu perbaikikan kita. محبة الإصلاح. Dan mahabbah itu membuat kita ni jadi baik. ومحبة حسن السريرة. Dan mahabbah kita itu memperbaikkan diri kita. محبة حسن الطوية. Dan mahabbah itu membawa pada kita bahasa melapang dada kita. وهناك محبة الإحسان. Dan mahabbah itu membuat kita jadi baik. أن تحب من أسدى إليك معروفا. Dan bahawa kita akan keluar segala perkara yang kebaikannya. وأن تحب من يهدي لك. Dan kita mencinta, mensuka orang yang membawa hidayah kepada kita. تهاد تحاب جاء في الحديث. Dan itulah kita akan mencinta sama-sama kita. وتكون المحبة شيء أو ضرب من ضروب الشكر والحمد. Dan bahawa kita mahabbah itu kita sentiasa berfikir dan rusing dengan dia. فالمرء مجبول على محبة من أحسن إليه. Dan bahawa perkara yang kita tidak tahu, mereka yang mahabbah cinta terhadap kita itu, كذا في الحديث. begitulah yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن الذي غمرنا بالمحبة؟ Dan siapa yang bahawa berkanak kepada mahabbah itu? ومن طلب لنا المعالي؟ Dan siapa nak kepada makna-makna mahabbah itu? ومن سهر الليالي؟ Dan siapa yang membangun malamnya? قائما بالاستغفار Dan bahawa membangun malam untuk penat diri dia. حتى تفطرت رجلاه. Dan bahawa sehingganya kaki dia terbengkaknya. Siapa? من الذي جعل الله عز وجل بابا له واحدا ومنفذ له واحد إلا هو؟ من؟ Dan siapakah yang bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadi hari akhirat nanti pintu ini saja, melalui ini saja yang akan berjaya segala makhluk akhirat nanti. ومن الذي أوصى بآل بيته؟ Dan siapa yang mengirim anak cucu kepadanya? ومن الذي أوصى بعلماء أمته؟ Dan siapa yang mengirim bahasa kepada ulamanya? ومن الذي أوصى بعامة المسلمين؟ Dan siapa yang bahasa kirim kepada segala ummah orang Islamnya? من الذي أوصى بغير أهل الإسلام؟ Dan siapa yang bahawa cinta selain pada Islam dia juga cinta? من الذي أوصى بنشر السلام؟ Dan siapa yang bahasa dikehendaki keselamatan seluruhnya? من الذي أوصى بالقوارير؟ Dan siapa yang mengirimkan segala botol-botol itu? من الذي أوصى بالكبار؟ Dan siapa yang menghendakkan orang yang besar-besar yang وتوقير الكبير؟ dan bahawa menselamatkan orang yang umur banyak itu? والرحمة بالصغير؟ Dan bahawa menghormati, mensayangi yang kecil? من الذي أوصى بالنبات؟ Dan siapa yang mengirim segala tumbuh-tumbuhan? أن لا يقطع في غير منفعة؟ Janganlah kita potong yang tumbuhan yang tidak bahawa tidak munafat itu. من الذي أوصى بالأعراض؟ Dan siapalah segala perkara yang diarak itu yang dikehendakinya? وبالدماء؟ Janganlah mentumpah darah di saat itu. وبالأملاك؟ Dan janganlah membuat kejahatannya. وبالذمم؟ Dan jangan membuat jahat di saat itu. من الذي وجه لك طريق إلى الجنة؟
Dan siapa yang menunjuk kamu kepada ahli syurganya? من الذي أسدى إليك أعظم معروف؟ من؟ Dan siapa yang bawa kepada kamu yang buat segala perkara yang kebaikannya? من الذي من الله عليك به طريقا منك إلى الجنة؟ من؟ Siapa yang diletak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keharapan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kamu kepada syurganya? لو أتاك واحد بوظيفة لكنت ممتنا له حياتك كلها. Dan kalau bawa satu wazir, satu Ratna Menteri kepada kamu, itu kalau akan rusakkan hidup kamu segalanya. لو أتاك واحد بمعروف لظلت ممتنا له بذاك المعروف. Dan kalaulah bawa segala kebaikannya, sebab kebaikan itu akan bawa segalanya. هل تعرفون ونعرف من أسدى إلينا أكثر من رسول الله؟ Dan adakah yang perkara yang bawa kebaikan yang dikanakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? هل في الدنيا والآخرة من نعتمد عليه بعد الله أكثر من رسول الله؟ Adakah di dunia ini setelah Allah Subhanahu Wa Taala mereka yang lebih berkanak kebaikan yang lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi تكون wasallam? هذه الاجتماعات بيننا من أقصى المغرب وأنتم في أقصى المشرق ولا يلينا ولا يليكم إلا غير أهل الإسلام. Dan adakah kami bahawasa daripada Maghribi, antum di Thailand di sini 30 je kalau naik kapal, tetapi sebab apa boleh kumpul kami di saat ini, di tempat ini? فما يجمعنا؟ Apakah asbab apa yang kumpul kami di saat ini? ما يقربنا؟ Siapa yang mendekatkan kami? ونحن نحتاج إلى ترجمان فلسنا من لغة واحدة. Sebab kami tidak faham luah kamu tak faham luah kami. ولسنا Sebab من ada جنس terjemah. واحد. Bukan kita ni jins itulah. Kita bangsa lain-lain. نحن شعوب وقبائل Dan bahawasa kita ni orang yang berkabilah. لنتعارف Dan bahawasa kita nak mengenalkan. ونتآلف. Dan bahawasa kita nak cintakan. والمؤمن إلف مألوف. Dan orang mukmin yang sebenar yang berbaik-baik yang bercintakan. وهذه الألفة من أين نأتي بها؟ Dan kecintaan kebaikan sama-sama kita bila kita memandangkan kita rasa baik. Adakah dari manakah perkara itu? من سبيل الناس إلى الرشاد. Dan ini sebenarnya daripada ke manusia dan kepada ketunjukan yang baiknya. وسيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم هو سبيل الرشاد. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah perkara orang yang petunjuk segala kebaikan itu. Sallu ala Nabi. وقد ترك فينا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وترك العلماء من أمته. Dan sesungguhnya telah tinggalkan segala para ulama, para baba-babanya. فهذه النبوة ليست أسطورة. Dan inilah nubuah yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. لها دلائل. Inilah ada dalilnya, لها ada آثار. alamat. Bahawasa ada cara, ada alamat yang menunjukkan. لها وراثة. Dan ini yang pesaka pada Nabi لها Muhammad. علامات. Dan ini ada tanda, ada alamahnya. لها حقيقة Dan ini perkara yang sebenarnya ملموسة yang kita boleh rasa, boleh pegang, صحيحة yang bahawasa yang perkara yang benar. كما حفظ سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم في القرآن الذي أنزل عليه. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan jaga Quran yang 30 juz sampai sekarang. Itulah perkara yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد حفظ في السنة النبوية الشريفة. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjagakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada 1400 tahun sampai sekarang terjaga sunnah Nabi نعرف Muhammad. منها الصحيح، نعرف منها الحسن، نعرف منها الموضوع. Dan kita kena kata sunnah ini sahih, sunnah ini hasan, sunnah ini maudhu'. Sebab apa? Sebab itu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. ذلك حفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم. Begitu juga yang Allah Subhanahu wa taala jaga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selapisan walaupun 38 lapis sekalipun tetapi masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. فلنتمسك بهم. Dan maka kita memeganglah beliau, berpeganglah dengan beliau, betul-betul pegang. إنه أمر رباني. Dan itulah yang disuruh oleh Allah. إنه أمر قرآني. Dan itu yang disebut oleh Quran. إنه أمر نبوي. Dan itulah disuruh oleh Nabi. تمسك به كل العلماء. Dan sesungguhnya kita mempeganglah segala ulama'nya. فعلينا بمحبتهم ومودتهم. Dan sesungguhnya bahawa kita mencintai beliau mereka itu. ومحبة العلماء من أمة آل محمد. Dan kita mencintai segala ulama yang ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu وهم alaihi أهل وراثة محمدية. dan orang yang menerima pesaka pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi ومحبة أهل الإسلام لأنهم خير أمة أخرجت للناس. dan kita cinta orang Islam semua sebab orang Islam ini sebaik-baik ummah yang keluar pada kegelapannya.
ومحبة غير المسلمين. Dan kita juga cinta segala lain selain pada orang Islam sekalipun. وليس في محبتهم إقرار على ما هم عليه. Dan bahawasa kita cinta mereka, bahawasa mereka itu belum tentu dia tak dalam keadaan itu. بل هم إخوان في الإنسانية. Bahkan mereka itu jadi saudara kemanusiaan dengan kita. وهم خلق الله. Dan itu juga makhluk dari penciptaan Allah Subhanahu Taala juga. نستكبر على خلق الله. Dan bahawasa yang mik daripada Rasulullah. ومن يدرينا على أننا نموت على الخير وأنهم يموتون على غيره. Siapa tahu orang yang bukan Islam itu dia nak mati keadaan dia bukan Islam, dan siapa tahu kita orang Islam nak mati keadaan kita Islam. سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا التواضع. Dan sesungguhnya diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bersifat tawaduk والحكمة. dan sifat berhikmah. قال صلى الله عليه وسلم اللين الرفق الرفق. Dan menceritalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa melembutlah kepada akhlak yang baiknya, lembutlah kitanya. فالمؤمن التقي النقي لطيف الخلق. Dan sesungguhnya orang mukmin itu yang orang yang bersifat lembut hatinya. يتسع صدره ويتسع قلبه للمخالف. Dan bahawa kita memperluaskan hati, membukakan hati, melampangkan dada bagi mereka yang bertidak secocok dengan jalan kita merahmatilah beliau. فمن يخالفكم في المذهب ويخالفكم في المدرسة فعليكم بسعة الصدر. Dan bila kita berjumpa mereka itu yang tidak secocok dengan jalan kita melapangkan dada hati kita merahmatilah beliau. سعة الصدر من الرحمة. Dan bahawa kita melapang dada kita, luah hati beliau, jangan cepat marah pada beliau, itu dinamakan rahmat kepada beliau. لا تعني المداهنة. Janganlah kita mengkacau nak pelagakan, ولا تعني الإقرار على الباطل. janganlah kita mempegang atas kebatinannya. ولا تعني تفهم أهل البدع. Janganlah kita memfahamlah kata perkara itu bid'ah. بل أن يتسع الصدر حتى تكون المناظرة بالأدب والحكمة. Dan bahkan katanya Habib, kita membukalah dada hati kita, membukalah lapang dada kita sehingga mereka itu boleh faham dengan cara hikmahnya. بالعلم. Dan dengan bahawa kita membantunya. ليس بالجدل. Dan jangan kita berdebat-debat dengan beliau. بالحكمة والموعظة الحسنة. Dan bahawa dengan cara pintar dengan hikmah. هذه وصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لخير. Itulah yang dipesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإن كنا نحب سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فعلينا بالتشبه به. Dan kalaulah kita cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita menyerupailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جعلنا الله وإياكم من المحبين. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadilah kita ni orang cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya amin. ومن خواص سيدنا الأولين والآخرين. Dan menjadilah kita orang khusus terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata amin. ويرفع مقامنا ومقامكم حتى نصبح من أهل محبته حقا. Dan mengangkatlah darajat kami semua ini sehingga kita menjadi orang terdekat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata amin. وأن تنقش أسماءنا في قلبه الشريف. Dan bahawasa menjadilah pada hati kami bahawasa hati yang dicintai oleh segala orang syarif keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بقدر لا إله إلا الله. Mengatalah la ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Semua bangun diri. سيدنا محمد رسول الله. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. في كل لمحة Fi kulli lamhatin ونفس wa nafasin عدد ما وسعه علم الله. adada ma wasa'u ilmullah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. سيدنا محمد رسول الله. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad كما هم عندك kama hum indak ضاقت حيلتي daqat hilati. أدركني يا رسول الله. Adrikni ya Rasul. أدركني يا رسول الله. Adrikni ya Rasul. أدركني يا رسول الله. Adrikni ya Rasulullah. وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن معهم وفيهم بسر الفاتحة. بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Bapak Mak Al-Jawi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء